Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita ada kelas lagi bersama dengan Cikgu Farha bagi subjek matematik tingkatan 1. Hari ini kita akan sambung dengan bab 7 ketaksamaan linear. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Kita akan belajar hari ini mengenai sifat-sifat ketaksamaan linear. Okey. Okey. Jadi dekat sini dia ada dua sifat, okey. Okey, yang pertama. Okey, jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. Sifat akas bagi ketaksamaan, jika A lebih kecil daripada B, maka B lebih besar daripada A. Jadi sifat yang pertama ialah sifat akas. Okey. Okey. Yang kedua. Okey, ini sifat yang pertama disebut sebagai sifat akas. Okey, sifat yang kedua, okey, cirinya jika A kurang daripada B dan B kurang daripada C, maka A kurang daripada C. Okey, sifat transitif bagi ketaksamaan, jika A lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C, maka A lebih kecil daripada C. Jadi ini ialah sifat yang kedua. Okay. Jadi untuk lebih faham kita pergi kepada contoh. Okay. Jadi contoh 4 daripada buku teks. Okay. Okay. Contoh yang pertama, tulis sifat akas bagi ketaksamaan. Yang pertama, 10 lebih kecil daripada 24. Yang kedua, negatif 4 lebih besar daripada negatif 13. Jadi nak tulis sifat akas ni, senang aja. Okay. Selalunya kita baca daripada kiri ke kanan. Kan kita tulis pun daripada kiri ke kanan. Kita tulis macam ni. Okay. Kiri ke kanan. Okay. Kiri ke kanan. Jadi sifat akas, kita nak tulis dia berlawanan. Okay. Berlawanan. Daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Okay. Jadi jawapan dia untuk sifat akas, okay, jadi dalam penyelesaian dia, okay, A1, okay. Tadi kita baca daripada kiri ke kanan. Jadi untuk buat sifat akas ni, kita baca dia daripada kanan ke kiri. Jadi 24, okay, lebih besar daripada 10. Macam tu je. Okay. Okay. Yang kedua, macam mana nak tulis dia? Tulisnya negatif 13 lebih kecil atau kurang daripada negatif 4. Macam tu je sifat akas. Okay. Kita jadikan dia yang belakang ke depan, depan ke belakang. Macam tu je. Okay. Alright. Jadi kita pergi kepada soalan B. Sifat transitif. Okay. Ini kalau awak nak lebih faham, okay, Cikgu akan tunjuk dalam bentuk garis nombor. Okay. Jadi diberi negatif 5, negatif 1 dengan 9. Jadi ada 3 nombor. Okay. Negatif 5, kemudian kita ada negatif 1 dan nombor 9. Jadi kita dah tahu sebenarnya, okay, negatif 5 ni lebih kecil daripada negatif 1. Dan negatif 5 juga lebih kecil daripada 9. Jadi negatif 1 ni kita boleh abaikan dia. Kita hilangkan dia. Jadi jawapannya negatif 5 lebih kecil daripada 9. Macam tu je sifat transitif. Kita ringkaskan daripada ada dua bentuk ketaksamaan ni menjadi satu ketaksamaan. Bentuknya macam ini. Okey, mudah saja sifat akas dengan sifat transitif. Okey. Kita dah kenal dua sifat akas. Okey, dua sifat ketaksamaan. Jadi kat sini kita ada
teori-teori bagi ketaksamaan lah. Okay. Apabila kedua-dua belah ketaksamaan ditambah atau ditolak dengan satu nombor positif atau nombor negatif, simbol ketaksamaan tidak berubah. Jadi bila operasi tambah atau tolak ditambah ke dalam ketaksamaan, simbolnya tidak berubah. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Jika A lebih kecil daripada B, maka A tambah C lebih kecil daripada B tambah C. Jadi dia tunjukkan contoh kat tepi ni. Okay, ini yang pertama. So contoh dia kat sini. Okay, contoh dia bagi jika 2 tambah 6. Jadi A berapa? A ialah 6. B ialah, A ialah 2. A itu diberi dengan nombor 2. B nombor 6. C nombor berapa dia bagi? C ialah tambah 3. Jadi bila kalau A tambah 3, maksudnya 2 tambah 3 lebih kecil daripada 6 tambah 3. 5 lebih kecil daripada 9. Dia buktikan sahaja kat sini. Okay. Yang kedua, jika A lebih kecil daripada B, maka A tolak C lebih kecil daripada B tolak C. Jadi dia beri contoh dekat sini. Okay. Sama juga. Jadi C yang kedua dibagi ialah negatif 3 ni. Okay. A sama B sama. So dia beri C ialah tolak 3, negatif 3. Jadi bila 2 tolak negatif 3 dapat negatif 1. 6 tolak 3 dapat 3. Jadi negatif 1 kedudukannya lebih kecil daripada 3. Okay. Okay. Yang ketiga, jika A lebih kecil daripada B, maka A tambah negatif C lebih kecil daripada B tambah negatif C. Jadi kat sini dia berikan contoh. Okay. Jika 2 lebih kecil daripada 6, maka 2 tambah negatif 3 lebih kecil daripada 6 tambah negatif 3. Jadi negatif 1 lebih kecil daripada 3. Jadi kat sini awak perasan kat sini dia ada simbol tambah jumpa tolak. Jadi kita tukarlah terus kat sini tolak. Bila tukar tolak kat sini, dia sama macam dekat contoh yang nombor 2 ni. Dia ada berkaitan. Kalau perasan. Okay. Okay. Sebab tu simbolnya juga tidak berubah. Okay. Yang keempat. Okay. Jika A lebih kecil daripada B, maka A tolak-tolak C lebih kecil daripada B tolak-tolak C. Okay. Jadi diberi contoh yang keempat kat sini. Okay. Jika 2 lebih kecil daripada B, 2 lebih kecil daripada 6, maka 2 tolak-tolak 3 lebih kecil daripada 6 tolak-tolak 3. Jadi kat sini pun ada operasi yang berjumpa iaitu tolak jumpa tolak. Dia jadi apa? Dia akan jadi tambah kat sini. Okay, 2 tambah 3, 5. 6 tambah 3, 9. Jadi 5 lebih kecil daripada 9. Okay. Ini dia pembuktian sahajalah. Okay. Okay. So kita pergi kepada yang seterusnya. Okay. Ini apabila melibatkan pendaharaban. Okay. Jadi yang pertama, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan satu nombor positif, simbol ketaksamaan tidak berubah. Okay. Jadi darab nombor positif tak berubah. Ingat kat situ lah. Okay. Jadi sama juga dia beri contoh. So A sama dengan 2, B sama dengan 6. Okay. Jadi C dia guna nombor 3. Okay. Jadi jika, ini yang pertama, jika A lebih kecil daripada B, maka A darab C lebih kecil daripada B darab C. Jadi dia tunjuk kat sini lah. So jika 2 lebih kecil daripada 6, maka 2 darab 3 lebih kecil daripada 6 darab 3. Sebab 2 darab 3 kita akan dapat 6 dan 6 darab 3 kita akan dapat 18. Jadi simbolnya masih tidak berubah iaitu lebih kecil. Yang ni tak berubah. Okay. Okay. Ni contoh yang pertama. Okay. Bagi yang kedua, jika A lebih kecil daripada B, maka A per C lebih kecil daripada B per C. Jadi dia tunjukkan jika 2 lebih kecil daripada 6,
maka 2 per 2 jadi C ni dia dah tukar menjadi nombor 2 dekat sini. Jadi C sama dengan 2. Jadi A per 2 ataupun 2 per 2 kita akan dapat 1. Manakala B per 2 atau B per C, 6 per C, kita akan dapat 3. Maka dia punya simbol ni juga tidak berubah. Okey. Okey. Sekarang dia ada yang lain pula. Okey, cikgu nak guna warna hijau muda. Okey. Sekarang ni bila dia kata, okey, didarab atau dibahagi dengan nombor negatif, simbol disongsangkan. Okey. Jadi kita pergi kepada yang pertama. Okey. Jika A lebih kecil daripada B, maka A darab negatif C lebih besar daripada B darab negatif C. Jadi dia tunjuklah pembuktian dia dekat tepi ni, tip Bistari. Okey. Jika 2 lebih besar daripada 6, so A dia tetapkan 6. B berapa? Salah lagi cikgu ni kan? A 2. A 2. B 6. Okay. C dia berapa? C dia negatif 3. Okay. Jadi jika 2 darab negatif 3 lebih besar daripada 6 darab negatif 3, maka negatif 6 lebih besar daripada negatif 18. Sebab tu dia terbalik. Mula kan 2 lebih kecil daripada 6. Bila dia darab dengan nombor negatif, okay, nombornya akan jadi besar daripada yang original, yang nombor asli. Okay. Kan negatif 6 lebih besar daripada negatif 18. Okay. Okay. Yang kedua, jika A lebih kecil daripada B, maka A per negatif C lebih besar daripada B per negatif C. Kat sini dia guna bahagi. Okay. Awak jangan lupalah kalau dia tunjuk dalam bentuk per, maksudnya atau per ataupun pecahan, dia bermaksud bahagi. Jadi contoh yang kedua dekat sini dia buktikan jika 2 lebih kecil daripada 6, maka 2 bahagi dengan negatif 2 lebih besar daripada 6 bahagi dengan negatif 2. Jadi dekat sini dia gunakan C sama dengan negatif 2. Okay. Jadi bila 2 bahagi negatif 2 kita akan dapat negatif 1 dan 6 bahagi negatif 2 kita akan dapat negatif 3. Jadi negatif 1 memang nilainya adalah lebih besar daripada negatif 3. Sebab tu kalau perasan bila dia darab je, dia terus simbolnya berubah kat sini. Okay. Sebab nombornya akan jadi terbalik. Okay. Alright. Ada lagi tak? Ada lagi. Okay. Ni pun sama jugalah tadi. Okay. Apabila kedua belah ketaksamaan didarab, okay, didarab dengan negatif 1, simbol ketaksamaan disongsangkan. Jika A lebih besar daripada B, okay, maka negatif A lebih besar daripada negatif B. Jadi ditunjuklah dekat sini. Dia buktikan jika 2 lebih kecil daripada 6, so A sama dengan 2, B sama dengan 6. C dia bagi berapa kat situ? C dia bagi negatif 1. Jadi 2 darab negatif 1, kita akan dapat negatif 2. Okay. 6 darab negatif 1, kita akan dapat negatif 6. Jadi nilai negatif 2 ini mesti lebih besar daripada negatif 6. Nilainya memang akan besar daripada negatif 6 lah. Sebab negatif 6 ni lagi kecil kan. Okay. Jadi ini dikenali sebagai susangan terhadap penambahan. Okay. Right. So yang terakhir untuk hari ini. Okay. Apabila operasi salingan dilakukan ke atas nombor di kedua-dua belah ketaksamaan, simbol ketaksamaan disongsangkan. Okay. Jika A lebih kecil daripada B, maka 1 per A lebih besar daripada 1 per
B. Ini dipanggil sebagai songsangan terhadap pendaraban. Okay. Jadi ditunjukkan, dibuktikan jika 2 lebih kecil daripada A, jadi dekat sini A sama dengan 2. B sama dengan 6. Jadi maka 1/2 lebih besar daripada 1/6. Sebabnya, daripada 1/2 kan, dengan 1/6. Dekat sini kita tukarkan dalam bentuk pecahan. Jadi 1/2 kita akan dapat 0.5. Manakala 1/6 kita akan dapat 0.167. Jadi 1/2 iaitu 0.5 mestilah lebih besar daripada 0.167. Sebab tu dia buktikan berlaku juga songsangan dekat sini. Jadi itu sajalah untuk hari ni. So kita belajar yang simple saja. Awak akan lebih faham bila awak jawab soalan lah. Sebab kita just untuk bagi kefahaman saja. Jadi sifat dia ada 2, iaitu sifat akas dan sifat transitif. Jadi yang untuk yang bahagian simbol ketersamaan ni, nanti kita akan go through pada latihan-latihan yang awak akan buat nantilah. Jadi untuk itu sahaja pada hari ini. Jadi jaga diri, jangan lupa belajar walaupun kita pergi PR kat rumah. Kalau kita kerja siang hari pun pastikan kita curi masa pada waktu malam untuk belajar sebab yelah masa kan tak boleh diputarkan kembali kan. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.